بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam meninggikan binaan asas Baitullahil Haram itu, yakni Kaabah, sambil kedua-duanya berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal-amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang menyerah diri kepadamu, dan jadikanlah juga daripada keturunan-keturunan kami orang Islam yang juga menyerah diri kepadamu. Jadi Islam menyerah diri itu Islam muslimun dengan maksud muwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah haji, di mana kupasan pada hari ini saya akan menceritakan seberingkas kisah Nabi Ibrahim AS, dan bagaimana pensyariatan haji itu adalah rangkuman daripada kisah-kisah hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya, cerita Nabi Ibrahim dalam rumah tangganya, sehingga rangkuman inilah yang menjadikan pensyariatan haji Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kisah Nabi Ibrahim AS. Begitu juga kisah korban yang kita lakukan baru-baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubah kita, sebagaimana Quran menyatakan, sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubah lagi maha penyayang. Dan lagi doa Nabi Ibrahim AS, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka sendiri, ia akan membacakan Al-Quranul Karim dan mengajarkan isi kandung kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, akidah mereka daripada syirik dan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat penghulu sekalian hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk duduk sejenak dalam satu majlis ilmu, menikmati nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada insan-insan dan makhluknya yang terpilih. Ada orang tak boleh hidayah ini. Alhamdulillah, kita lahir-lahir saja diberi Islam dan iman. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang saya bacakan tadi, di mana menggambarkan rangkuman kisah Nabi Ibrahim dan anaknya membangunkan kembali Baitullahil Haram, bangunkan Kaabah. Kaabah ini bukanlah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ini orang pertama yang membangunkan Kaabah. Orang pertama yang telah mendiri dan membangunkan Kaabah adalah Nabi Adam AS. Dalam sejarah Kaabah ini, beberapa kali Kaabah itu runtuh. Antaranya berlaku di zaman Nabi Nuh AS. Berlakunya kiamat kecil di zaman Nabi Nuh, banjir besar sehingga runtuhnya Kaabah ini. Sekali lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunkan kembali Kaabah sebagai lambang kiblah kita, menunjukkan tali arah kita ini satu sahaja, satu akidah, satu tujuan, satu sembahan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lambang kepatuhan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sembah Kaabah. Berbeza dengan tokoh-tokoh ataupun patung daripada penganut-penganut yang lain. Kita tak ada Kaabah pun kita semayang juga. Bezanya tuan-tuan, kalau semayang di hadapan Kaabah ini, kita kena tengok Kaabah, bukan lagi tengok tempat sujud. Sampai-sampai Mekah dah biasa dah tengok tempat sujud, semayang depan Kaabah sekalipun kita tengok sujud lagi, tengok Kaabah. Itu sunnah dan pahala besar. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS membangunkan kembali Kaabah. Selepas saja bangunkan Kaabah, mereka berdua ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal-amal kami ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala terus terima amalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Salah satu kaedah dalam kitab doa, yang pertama, bukan salah kita nak berdoa terus pada Allah, tetapi afdalnya kita lakukan satu khidmah, buat satu kebaikan, satu amal ibadah, kemudian barulah kita minta doa pada Allah. Kita buat kerja dulu, baru minta upah. Sebagaimana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya ini, dia buat titah perintah Allah, dia berdoa, Allah Ta'ala terima lalu. Di sini pengajarannya. Kita tuan-tuan kadang-kadang selepas kita bersedekah, jarang sangat kita berdoa pada Allah. Padahal bos tak mau dalam tabung, lepas subuh bos dalam tabung. Di traffic light kita tengok orang jual sambon, jual pelang dan sebagainya. Kita beli jeruk pelang W12 nya, lebih dari abang tak apalah buat minum-minum. W20 nya dia bagi kita 2 bekas, kita nak sebekah lebih banyak ni, tak apalah buat minum-minum. Kita sedekah di situ. Dia kata terima kasih banyaklah, dia kata. Kita pun jawab sama-sama. Tapi kita tidak ikutinya dengan doa. Afdalnya kita berdoa. Kita tolong orang, lepas tolong orang saja bawa seorang pakcik nak pergi tah ke mana, pergi sejik, nak pergi tah bandar, kita tupangkan dia. Dia ucap terima kasih, kita berdoa selepas itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berilah kami wahai Tuhan kebaikan dunia akhirat, pelepasan daripada neraka Allah. Minta doa. Ataupun doa kepada anak keturunan-keturunan kita, sebagaimana doa Nabi Ibrahim juga. Doakan anak keturunan dia kekal dalam Islam, kekalkan akidah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada anak-anak kita, Rabbi ja'alna muqimas salam wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami serta anak-anak keturunan kami ini orang-orang yang mendirikan salat, kekal dalam imannya. Kita berdoa.
Selepas lakukan satu khidmah. Misal sentuh tuan-tuan, kita nak doa apa-apa sebab banyak sangat hajat dan hasrat kita ini. Kita berdoa bangun solat sunat 2 rakaat. Barulah kita ikuti dengan doa. InsyaAllah Tuhan makbul insyaAllah. Nabi Musa AS, selepas dia menampak seorang lelaki berbangsa Qibti orang Mesir, mati bangsa Qibti ini. Takut tangan dia, takut dikejar, dihambat oleh hayang angkat dia Fir'aun, dia lari. Tak tahu hala tuju nak pergi mana, mati arus. Tiba-tiba tengok 2 orang perempuan yang sedang mengembala kambing, nak bagi minum gembalaannya. Tapi nak akad menutup pergi ni berat. Nabi Musa yang gagah perkasa akad barang saja, sehingga selesailah binatang-binatang gembalaan 2 perempuan ini minum air daripada perigi ini. Selepas itu Nabi Musa berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan kami, aku amat berharap kebaikan daripadamu ini, supaya hantarlah mana-mana Nabi Musa AS ini, sebab dah tahu tujuan nak pergi mana. Akhirnya Allah Ta'ala hantar Nabi Musa ke rumah Nabi Shu'aib, mengikuti 2 perempuan ini yang rupanya merupakan anak kepada Nabi Shu'aib. Duduk dengan seorang Rasul, berkahwin dengan anak Rasul. Bahkan Nabi Musa juga Rasul. Allah Ta'ala hantar. Ini kaedah doa. Begitu juga di sini juga menjelaskan pensyariatan haji. Allah Ta'ala ajar Nabi Ibrahim sehingga hari ini berkunjung kita ke Mekah untuk tunaikan ibadah haji, melaksanakan kewajipan rukun Islam yang kelima ini. Dan rangkuman ataupun kisah-kisah Nabi Ibrahim inilah diangkat menjadi rukun-rukun haji. Saya akan cuba ringkaskan bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang sejarahnya panjang, kita cuba ringkas. Yang terakhir doa Nabi Ibrahim AS, supaya utuskan seorang Rasul daripada keturunannya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Akhirnya daripada doa inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, mengikuti jaliran atau jaluran Nabi Ismail AS. Ini berkat doa-doa moyang-moyang toki-toki tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, aku ini dibangkitkan, diutuskan atas doa moyangku Ibrahim AS. Disebut dalam Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan salah seorang Nabi daripada 5 orang Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ini Nabi yang mendapat ujian, cabaran yang hebat, besar, dahsyat, mengatasi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Rasul-Rasul dan Nabi yang lain pun dahsyat dah, tapi ini hebat lagi. Nabi Muhammad antaranya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, termasuklah Nabi Ibrahim AS. Masakan tidak ujian yang hebat berlaku pada Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim selepas diangkat menjadi Rasul, manusia terpilih untuk melaksanakan suruhan dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Ibrahim dia berjaya lepas lulus ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini memberi maksud suruhan dan juga larangan. Nabi Ibrahim jaya. Sama ada suruhan pun Nabi Ibrahim buat, larangan pun Nabi Ibrahim buat. Ini manusia terpilih. Yang pertama, menyeru kaum-kaumnya supaya tidak sembah patung berhala. Menjadi kelaziman adab agama kaum Nabi Ibrahim ini disembah patung berhala. Nabi Ibrahim datang untuk menghapuskan amalan ini, kembali mengajak manusia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta sekalian alam ini. Akhirnya Nabi Ibrahim AS dia pecah patung-patung banyak di tempat penyembahan kaum-kaum dia ini. Dia tinggal seekor saja patung so. Dia letak kapok situ. Marahlah kapung dia. Kapung dia dah tahu sebab mengikut cerita satu pesta. Kapung pakak pergi pesta, Nabi Ibrahim tak pergi. Semata-mata buat ini. Kata mereka, Ibrahim buat ni kerja Ibrahim ni. Sebab dia seorang je tak pergi.
Lalu ditanya pada Nabi Ibrahim, betul kamu buat ni Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, mu tanya patung hak besar tu lah, sebab kapak duk tangan dia. Jawab orang kampung dia, bodoh apa kau Ibrahim ni? Nasabah seorang patung ni boleh bergerak, tak nasabah dia pecah belaka ni. Di sinilah Nabi Ibrahim jawab, kalaulah mu tahu dia tak boleh buat apa-apa, pasal apa mu sembah minta pertolongan dengan dia? Dia diri pun nak jaga dia pun tak boleh. Ni hebatnya Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim tersebut orang yang bijak dalam berbahas dan sebagainya, seorang rasul, dipandu dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marah kampung dia, nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud memerintahkan semua wilayah ini supaya hantar sebekah-sebekah kayu api belaka. Maknanya kalaulah menteri besar kita perintah setiap dun, setiap parlimen hantar sebekah. Kalau dulu sebekah lah, hari ni bakal lori atau selori-selori. Dikumpulkan kayu api ni besar bukit. Bila bakar api, perangat api jadi besar-besar gunung. Nak campur Nabi Ibrahim, nak berdekat tak boleh. Terpaksa buat bidasa. Letak Nabi Ibrahim, tarik ramai-ramai, lepas masuklah Nabi Ibrahim AS dalam api ini. Selamatlah Nabi Ibrahim AS dalam api ini. Salamun ala Ibrahim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan seminggu tuan-tuan, barulah api ini padam, keluarlah Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim merantau lari daripada kampung dia menuju ke Palestin. Di Palestin, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah. Sarah memiliki dua kesempurnaan disebut dalam kitab. Yang pertama, kesempurnaan rupa parasnya, cantik orangnya, mana comel sekali ni. Diriwayatkan dia seorang anak raja. Yang kedua, sempurna dari segi akhlak syakhsiyahnya, kepatuhan dan ketaatan pada suaminya dan juga pada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kahwinlah Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga seorang lelaki yang segak tampan. Kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW diangkat naik ke langit ketujuh. Nabi bertanya Jibril, ya Jibril, siapakah laki-laki yang sedang menyandar di Baitul Ma'mur itu? Wajahnya sama sebagaimana wajahku. Siapa dia tu? Baitul Ma'mur, tuan-tuan, Kaabah langit, ditawaf oleh para malaikat. Kedudukannya betul-betul di atas Kaabah kita ini, seterik pakai tahun langit ketujuh. Di sana ada Baitul Ma'mur, Kaabah malaikat tawaf. Luasnya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak sebutnya tuan-tuan, bila wajah Nabi yang sama dengan wajah Nabi Ibrahim ni sama, segaklah, padanglah dua itu. Nabi Ibrahim AS membawa Sarah menuju ke Mesir. Di Mesir orang berpesan pada Ibrahim, Ibrahim, jangan sesekali engkau mengaku mu berdua ni pasangan suami isteri. Jangan kata Sarah ini isterimu, sebab Raja Mesir ni perangai dia suka pada bini-bini orang. Apatah lagi comel. Sampailah di Mesir. Sebelum itu sepakat Nabi Ibrahim dengan Sarah, kabarmu jangan mengaku aku suamimu, dan mu ni sebagai saudari aku, atas maksud saudari satu akidah. Begitu juga difahami orang ni, orang ingat adik-beradik gitulah. Bila nak masuk ke Mesir, ada spocek dan sebagainya, akhirnya berigak juga. Sekalipun Nabi Ibrahim dikatakan menyembunyikan Sarah dalam satu bekah besar lah tuan-tuan, tak pernah sabah kecil, besar lah, berikan. Memang telah ada satu kumpulan pekerja-pekerja khas istana yang kerjanya mencari bini-bini orang untuk bersembah pada raja. Akhirnya bawalah Sarah menghadap raja. Nabi Ibrahim tak boleh nak ikut. Di istana raja ingin mencamah Sarah. Kali pertama raja nak sentuh ni dengan maksud nak bersetubuh lah, nak khianat, berzalim pada Sarah ini. Sarah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, lindungilah diriku ini daripada kejahatan dan kezaliman raja ini. Baru kali pertama nak sentuh tuan-tuan, diriwayatkan seteruk sebelah tangan. Seteruk. Raja ni kata, wahai perempuan, mu buat menapa pada aku ni? Aku tak buat apa-apa, cuma berdoa saja pada Tuhanku. Kemudian minta sekali lagi dengan Tuhanmu supaya sembuh aku ni. Sarah berdoa, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat taubat dah, tak nak khianat juga. Kali kedua nak buat tuan-tuan, Sarah berdoa, akhirnya jadi juga, stroke sekali lagi, separuh badan. Kata raja sekali lagi, wahai perempuan, aku berjanji padamu tak akan khianat padamu. Sarah berdoa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selamat.
Yang ketiga, bila sihat nak perangai juga, nak teruan raja, siapa boleh halang dia? Kemudian yang ketiga ni tuan-tuan, sekali lagi nak sentuh Sarah berdoa, akhirnya lumpuh seluruh badan, cuma mulut saja boleh berkata-kata. Kata raja, wahai perempuan, aku menyeru padamu ni, merayu padamu, sekali lagi mu minta tolong, minta doa pada Tuhanmu, selamatkan aku. Dan semua staf-staf istana aku ini akan menjadi saksi, aku tidak akan khianat padamu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh sekali lagi. Yang ketiga ini raja berkata, wahai pengawal istana, keluarkan perempuan ini daripada istana. Hak membawa ni bukan manusia, ni jin. Akhirnya selamatlah Sarah. Tapi dalam diri raja ini masih lagi takut dan khawatir, bimbang akan doa perempuan ini. Kan hidup luar doa kan? Kena juga. Di sinilah raja hadiahkan Sarah, hambanya yang paling cantik. Riwayat kedua mengatakan anaknya, iaitulah Hajar. Pulanglah Nabi Ibrahim AS balik ke Palestin bersama dengan Hajar dan juga Sarah ini. Diriwayatkan umur Sarah di waktu itu 30-an. Hajar separuh daripada Sarah, 15-an gitu. Awal-awal tidak ada anak, sampailah usia Sarah 30 tahun. Sampailah usia Sarah 60 tahun. 60 tahun masih lagi tidak ada anak. Akhirnya Sarah dengan berbesar hatinya menghadiahkan hambanya Hajar pada suaminya Ibrahim AS kahwin, dengan hasrat supaya ada anak suami dia ni. Perjuangan suami dia besar, bahkan seorang rasul. Tidak sampai sempuh dalam setahun lebih begitu saja tuan-tuan, Allah kurniakan pada Nabi Ibrahim zuriat, iaitulah Nabi Ismail AS. Sebelum kahwin lain, selepas kahwin dah ada anak jadi lain dah. Sarah tak boleh nak tengok dah ni. Barangkali kasih sayang Ibrahim ni lain dah sikit. Dah ialah ada anak dan sebagainya. Kata Sarah, berambat pergi jauh lah. Berjauh lah dua beranak ni, tak boleh nak tengok dah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS bawalah dua beranak ini, iaitulah Hajar dan juga Ibrahim Ismail AS ke satu lembah di Mekah. Satu lembah biwadin ghairi thi zar'in, satu lembah yang kering kontang, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada mata air, tidak ada kehidupan haiwan dan juga tumbuhan, tak ada. Sampai-sampai saja di Masjidil Habib di Mekah tuan-tuan, berkata Nabi Ibrahim AS, wahai si kesayangku, sinilah tempat dia. Yang pertama Hajar bertanya suami ni, wahai suamiku, ni ke tempatmu nak buah aku ni? Dua beranak tak ada benda-benda ni. Nabi Ibrahim berpaling dengan untanya tanpa berkata apa-apa, hanya mengalirkan air mata saja tuan-tuan. Jalan lagi, Hajar tanya lagi, wahai suami, gamak ke nak buah sini dua-dua ni? Tak ada benda ni. Tak berkata apa Nabi Ibrahim, hanya mengalirkan air mata. Nak sebut tuan-tuan ujian Nabi Ibrahim besar. Yang pertama seru kaum dia dah ikut. Nak boleh anak kahwin puluhan tahun tak boleh anak. Boleh anak merah lagi, minta kena hantar di satu lembah yang jauh. Kalau hantar jaga sekali munasabah, ni tak boleh jaga. Suruhan dia pun ikut, larangan supaya jangan jaga pun Nabi Ibrahim ikut. Ini dia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan Hajar supaya tanya soalan kaedah lain sikit. Kemudian tanyalah Nabi Hajar ini, wahai suamiku, Allahu amaraka bihadza, adakah ini titah perintah Tuhan kepada kamu ini? Nabi Ibrahim tak kata juga, hanya sekadar angguk saja kepala tuan-tuan. Lepas di sinilah tengok Nabi Ibrahim angguk kepala, kata Hajar, izan la yudayyana, pasti Allah Taala tidak akan membiarkan kami mati. Pasti Allah Taala lindung dan jaga. Baik, kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan dua beranak ini sambil memanjat bukit Abi Qubais dan berdoa. Disebut dalam Quran, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya ini sambil berdoa, wahai Tuhanku, aku tempatkan anak keturunanku ini di satu lembah yang kering kontang, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, dan agar dia kekal dalam menyembah, mendirikan salah kepadamu. Ini di sisi Kaabah, inda baitikal mahram, di sisi Kaabah tuan-tuan. Faj'al af'idatun minan nasi tahwi ilaihim, dan cenderungkan orang-orang untuk datang ke sini. Ini doa Nabi Ibrahim. Tengok hari ini tuan-tuan, berbondong-bondong
berduyung-duyung manusia berkunjung ke Mekah, tunaikan umrah dan juga haji berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan hantarkan rezekikan kepada mereka buah-buahan tuan-tuan. Ini buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim sebut buah-buahan, bukan minta supaya suburkan tanam-tanaman. Kalau subur tanam-tanaman, buah apa, pokok apa sangat yang hidup di Mekahnya dengan berbatu-batu dan sebagainya. Tapi bila sebut buah, hari ini tuan-tuan, buah durian pada Mekah, Metalasat dan seluruh buah di pelosok dunia sapa ke Mekah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim AS. Hajar khawatir dengan bekalan yang tak banyak, tak ada dah. Air setetek, maknanya buah rumah pun sikit, anak lapar. Mikir kanak, khawatir kanak, cari air. Nak malam ni, nampaklah kelipan kilauan-kilauan. Nah, bukan mak kila ni. Maknanya air seperti berkila-kila di atas Bukit Safa. Berlari-lari anak Safa ini. Hajar, sapalah ke Bukit Safa, tengok tak ada air. Tengok kat Marwah pula macam ada air. Berlarilah anak, pusing-pusing macam kita tahulah tuan-tuan, 7 kali. Sapalah 7 kali. Anak hok nangis tadi tiba-tiba senyap. Selok dah. Berlarilah Hajar menuju Nabi Ismail AS. Ya akhirnya tengok Nabi Ismail ada mata air dah. Allah Ta'ala antarkan malaikat supaya supaya jadi air ni. Inilah air Zam-Zam yang keluar daripada tempat Nabi Ismail AS. Benapa air ngalir ni tuan-tuan? Ngalir tuan. Hajar bimbang supaya air ni tak ada habis dan sebagainya. Cepat-cepat Hajar buat takungan. Takungan inilah dia bentengkan supaya jadi macam bentengan perigi tu. Sambil menyebut lafaz Palestin, Zam, 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 Zam. Tarik-tarik seluk ni supaya jadi betul. Inilah nama asal air Zam-Zam. Kisah ini Allah Ta'ala angkat tuan-tuan. Berlari-lari Hajar ini susah payah demi anaknya, sehingga keluarnya air Zam-Zam Allah Ta'ala angkat menjadi rukun syar'i pada hari ini. Kemudian dalam masa yang sama, datangnya satu kelompok daripada Yaman yang meninggalkan Yaman nak berdagang, nak berpindah pergi ke Syam. Kedudukan Mekah ini tengah-tengah, Syam di atas, Mekah, Yaman di bawah. Sampai satu kelompok besar ini tuan-tuan, satu ramalah komuniti lah. Tengok di lembah Mekah ini ada ligaran ataupun burung-burung berputar di atas sana. Kalaulah di padang pasir tengok ada burung terbang-terbang seperti ini tuan-tuan, itu tandanya adanya matahari bawah tu. Mereka pun merisik tengok-tengok, memang betul ada matahari situ. Dan tengok ada orang, Hajar dan juga Ismail. Mereka minta izin supaya nak kampung sini. Tak perlu pergi ke Syam lagi, kampung sini boleh tidak, diizinkan oleh Hajar. Sehinggalah sekejap saja adanya kelompok-kelompok ramai. Inilah penduduk asal orang Mekah yang asalnya daripada Yaman, yang bermasyarakat Jurhum masyarakat ini. Nama masyarakat ini masyarakat Jurhum. Doa Nabi Ibrahim AS, datangkan, cenderungkan orang-orang supaya datang ke sini. Kemudian sampailah tiba tempoh Nabi Ibrahim AS jenguk anak dia. Siapa jenguk tuan-tuan? Ringkaskan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi Ibrahim AS duduk dengan anak ni. Dok dah lama perintah baru mari pula sembelih anak dia ini pula. Falamma balagha sa'yaha qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur ma satara satajidni qala ya abati if'al ma turma satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya ringkaskan tuan-tuan, akhirnya Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail AS. Ini ucapan Nabi Ibrahim ini bukan minta izin Nabi Ismail. Sekalipun kalaulah Nabi Ismail tak izin pun tetap Nabi Ibrahim nak buat juga. Sepakat mereka ini dikatakan 9 Zulhijjah. Memang kita korban 10 Zulhijjah. Esokkan itu mereka ni nak buat sembelih. Sembelih ini tuan-tuan, esokkan itu Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail AS ke satu lembah. Sampailah di Mina, diganggu oleh syaitan. Syaitan ganggu Nabi Ibrahim, ganggu Nabi Ismail. Kata, wahai Ibrahim, kenapa pula arahamu ikut ni, mana sabar ke nak sembelih anak ni? Macam-macam ganggu. Ganggu Nabi Ismail, wahai Ismail, ayahmu ni nyanyok dah ni, lah sabar ke nak sembelihmu? Diri anak dah payah nak boleh pula nak sembelih. Mereka berdua ni ambil batu-batu kerikil baling pada syaitan. Jadilah rukun lantar jumrah. Ni tuan-tuan, ringkaskan. Akhirnya Nabi Ibrahim AS nak sembelih Nabi Ibrahim. Nabi Ismail Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail. Benar-benar nak sembelih.
Ditambak semua ni, tambak tangan, tambak kaki, supaya apa? Supaya boleh laksanakan sembelihan ini. Ini perintah Nabi Ismail pada Nabi Ibrahim. Ayahmu tambak aku kuat-kuat, supaya aku dok gelepar, bukan takut sakit, supaya aku dok lari, agar ayah melaksanakan titah perintah Allah. Letak pisau tekak tuan-tuan, dikatakan tak tekak ni, benar-benar terasa sejuk tekak anak ni. Tak boleh. Kali pertama, tak lu. Pisau asas tak macam dah. Kalau kita tuan-tuan nak guna, buat dah perintah Allah Ta'ala, tak lu. Kedua padang lah. Tak. Minta sekali, akhirnya Allah Ta'ala tahu, benar-benar Nabi Ibrahim AS nak sembelih anak ni. Qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu itu. Selesai tuan-tuan, Allah Ta'ala gantikan dengan qibas. Qibas muncul dari satu lembah atau dahan pohon. Gantikan ini perlu kita jelaskan sikit. Bukanlah Nabi Ismail tiba-tiba macam magic, puing, jadi qibas gitu. Tidak tuan-tuan. Wahyu turunlah. Wahyu turun, bahawa Ibrahim sesadah ini gantikan dengan qibas. Ada 5 makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan lahirkan atau ciptakan daripada bukan induknya. Macam kita ini daripada induk kita, mari daripada mak kita. Yang pertama Nabi Adam AS, mari daripada tanah. Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Yang kedua Hawa, daripada rusuk Nabi Adam. Yang ketiga unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh keluar daripada batu, mukjizat Nabi Saleh. Besar unta ni, unta hidup. Yang keempat iaitulah ular yang bertukar daripada tongkat Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Musa. Dan ini ular betul-betul, bukan ular main-main, bukan ular sihir. Yang kelima iaitulah qibas ini. Allah Ta'ala gantikan, tukarkan. Agama Islam bukan agama magic, agama wahyu daripada Allah, yang sumber rujukan kita Quran, sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Tak boleh magic-magic gitu. Selesai tuan-tuan, akhirnya Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah bangunkan Kaabah dengan anaknya. Nabi Ibrahim bangun setekak. Nabi Ibrahim panjat bukit, tengok ukur, nak nimbai lah kita kata, hak mana saya ingat. Turun daripada bukit, Nabi Ibrahim meloncat. Loncatan inilah maka letaknya, bekahnya 2 tapak kaki Nabi Ibrahim AS, yang hari ini kita namakan makam Nabi Ibrahim AS di sisi Kaabah. Ini kisahnya, ini bukti 2 beranak ni buat ni, bangunkan Kaabah. Selepas itu, lepas bangun siap tuan-tuan, Nabi Ibrahim perintahkan, dia pacak batu-batu ini di sekitar Kaabah, nak kukuh Kaabah. Nak satu bucur lagi, nak pacakkan batu. Perintah Nabi Ibrahim AS, Ismail cari batu. Nabi Ismail cari batu tuan-tuan. Akhirnya jumpalah Hajar Aswad dan dipacak sampailah hari ini. Itulah kedudukan asalnya sampai hari ini. Yang terakhir tuan-tuan, selesai sudah semua sekali ini, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan supaya seru sekalian manusia buat haji. Diriwayatkan Nabi Ibrahim AS panjat Kaabah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dikatakan panjat Jabal Rahmah. Bila semua dah ada tuan-tuan, akhirnya Nabi Ibrahim menyuruh sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, berkunjunglah ke Mekah, tunaikan haji atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim tahu setara mana dengan suara dia, tapi malaikat kata, Ibrahim buat saja apa yang diperintahkan. Suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin sehinggalah sampai ke seluruh pelosok dunia. Diriwayatkan unta yang gemuk daripada jauh datang berkunjung ke Mekah sehinggalah kurus. Inilah rangkuman kisah kehidupan Nabi Ibrahim AS, sehingga episod-episod dalam kisah Nabi Ibrahim ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diagungkan sehingga menjadi rukun-rukun haji yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian ringkas kita pada hari ini memberi manfaat bersama. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil kita buat haji insya-Allah. Saya setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya ada satu maklumat. Itu satu program forum santai ma'al hijrah dan dakwah jalanan untuk berjuru akan dihadirkan pada 9 Julai 2020 jemaah hari ini jam 4.30 petang bertempat di Taman Rekreasi Lagun Kuala yang akan menampilkan kita istimewa yaitu ada panel tamu Ustaz Ashraf Nawawi bin Ali. Panel kedua Ustaz Muhammad bin Abdullah yang lebih mengenai sebagai nama Ustaz Masjid, dan moderator Ustaz Muhammad Rizul Ismail. InsyaAllah sampai itu forum bertentang ini kita akan disajikan es krim cuma sampai di November sampai pakai es krim semua, dan juga ada jabatan bertua untuk para peserta yang berdaftar. Kalau hadir bertanding kita daftar, insyaAllah akan bilang bertua. Kita akan belajar sebuah kita, sebuah anda kita untuk hadir bertanding. Kalau semua kita di Taman Rekreasi Lagun Kuala Lumpur sudah nampak ada kemungkinan akan sana itu, insyaAllah. Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada diri saya serta semua sidang jemaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada hari ini ialah iktibar daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bakal memasuki tahun baru Hijriah 1444 di sebalik pelbagai cabaran serta musibah yang telah melanda negara kita. Tanggungjawab dan peranan sebagai hamba Allah perlu diteruskan di atas muka bumi ini. Apa yang Allah nilai pada diri kita ialah bukanlah banyak atau sedikit amalan yang dikerjakan, namun kualiti, istiqamah dan keikhlasan terhadap setiap pekerjaan tersebut. Justru kita tiada pilihan selain memastikan setiap pekerjaan kita diterima oleh Allah dengan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Sidang Jumaah yang dimuliakan Allah, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah berlaku bukan secara kebetulan. Sebaliknya, penuh dengan strategi dan perancangan yang tersusun rapi bagi mencapai objektif dakwah Islam. Keutamaan dan kelebihan melakukan hijrah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezekinya makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Mengambil iktibar ayat di atas, peristiwa hijrah tetap relevan dan dengan konteks kehidupan sekarang ataupun pada masa akan datang. Ini kerana nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah tetap sesuai dijadikan panduan dan rujukan atas dasar iman para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup meninggalkan kampung halaman, harta benda, rela berpisah dengan orang yang tersayang semata-mata memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah juga menjadi pemangkin kepada kita untuk melaksanakan sesuatu ibadah itu dengan ikhlas semata-mata mengharapkan redha Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud, setiap amalan perbuatan itu bergantung niatnya, dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat berhijrah kepada keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya.
Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau kerana wanita ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, terdapat pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar melalui peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, strategi yang penuh tersusun dan kemas adalah penting dalam melaksanakan sesuatu urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perancangan hijrah yang cukup mantap, antaranya menyediakan pengganti untuk berada di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah menghantar bekalan makanan, mengatur laluan perjalanan, memilih pemandu jalan, bersembunyi di gua sur dan sebagainya. Justru dalam mengurus kehidupan, setiap manusia perlu ada strategi dan perancangan agar setiap objektif dapat dicapai dengan jayanya. Kedua, pengorbanan perlu ada dalam mencapai matlamat kehidupan. Melalui penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum telah melakukan pengorbanan jiwa, harta dan tanah air tercinta, lalu menjadi titik tolak perubahan dan kejayaan penyebaran syiar Islam ke seluruh dunia. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pengajaran ketiga daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pentingnya sifat sabar dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohi kesabaran melalui pelbagai kesukaran ketika berhijrah, seperti diancam bunuh, dikejar musuh, perjalanan yang jauh dan sebagainya. Keempat, keperluan kepada sokongan dan dokongan pelbagai pihak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi teladan bahawa hijrah yang dilakukan memerlukan sokongan dan dokongan pelbagai lapisan usia, jentina, agama dan sebagainya untuk menjayakan misi hijrah. Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman bin Affan adalah golongan yang berpengaruh dalam aspek kekuasaan dan keuangan, manakala Ali bin Abi Talib yang masih belia menggantikan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar pula berperanan menghantar bekalan makanan. Abdullah bin Uraikid walaupun bukan Islam berperanan sebagai pemandu jalan menuju ke Madinah. Begitulah juga dalam kehidupan, manusia sentiasa perlukan sokongan dan dokongan daripada pelbagai pihak untuk dibantu agar berjaya dalam setiap kerja dan misi hijrah yang dilakukan. Kelima, mewujudkan semangat persaudaraan dan kerjasama erat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin serta menggalakkan budaya memberi bantuan. Peristiwa hijrah telah mendidik sifat keprihatinan dan kepedulian masyarakat tanpa mengira latar belakang dan keturunan. Apa yang penting, setiap Muslim perlu sentiasa peduli dengan nasib masyarakat di sekeliling mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yang bermaksud, perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakitnya dengan berjaga malam dan demam. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin memetik beberapa kesimpulan penting. Pertama, peristiwa hijrah mengajar kita bahawa tiap-tiap orang yang beriman itu akan sentiasa diuji berdasarkan kepada tahap keimanan masing-masing. Kedua, kita perlu sentiasa memperbetulkan niat yang ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar ia diterima oleh Allah. Ketiga, tiap-tiap orang Islam bertanggungjawab dalam memperbetulkan keadaan akhlak umat Islam yang semakin lama semakin pincang ini. Dan yang keempat, semangat persaudaraan dan kerjasama perlu diperkuatkan sesama umat Islam, lebih-lebih lagi di zaman penuh dengan fitnah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharap akan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زهرة سلطانة ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. Ya Allah, kurniakan kami agar cintakan keimanan, jadikanlah ia perhiasan hati kami. Pahatkanlah dalam diri kami rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurniakan kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan kurniakan kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau jadikan kami terkeliru, menyebabkan kami menyimpang dari kebenaran. Jadikanlah kami terus kekal istiqamah atas kebenaran. Ya Allah, pertahukanlah hati-hati kami, baikilah hubungan sesama kami, tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, udhkurullahal azim yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.
سووا صفوفكم رحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hey!